Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam channel Cikgu Fariza Zaki untuk perkongsian bagi mata pelajaran perniagaan siri yang ke-6. Jika pelajar-pelajar belum menonton siri yang pertama hingga siri yang ke-5, bolehlah tonton di channel Cikgu Fariza Zaki. Jangan lupa subscribe supaya pelajar-pelajar dapat perkongsian terkini daripada cikgu. Jom kita lihat bentuk soalan kertas 2 bagi soalan perniagaan. Okay, bagi perkongsian Masri kertas 2 seperti perkongsian yang sebelum ini di siri yang pertama hingga siri yang ke-5, cikgu ambil soalan daripada koleksi percubaan negeri-negeri. So untuk hari ini cikgu ambil soalan daripada negeri Perak. So terima kasih kepada cikgu-cikgu di negeri Perak. Okay, untuk soalan nombor 9, soalan nombor 9 adalah soalan bahagian B. Okay, soalan bahagian B, pelajar diingatkan perlu menjawab 2 soalan daripada 3 soalan yang diberi. Selalunya soalan bahagian B daripada soalan nombor 7, 8 dan 9. Okay, kalau kita lihat pada soalan nombor 9 ini, okay, rajak 4 berikut berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keperluan mengubah visi, misi dan objektif perniagaan. So, diberi rajak 4. So, rajak 4 ini adalah graf TPM. TPM adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengubah visi, misi, objektif perniagaan. So, graf TPM ini menunjukkan titik pulang modal. Jika kuantiti pengeluaran kurang daripada TPM, maka rugilah perniagaan dan sebaliknya jika kuantiti pengeluaran yang dapat dijual melebihi daripada TPM, berlakulah untung bagi sesebuah perniagaan. Okey, ini adalah graf titik pulang modal. Okey, kita lihat soalannya. Bagaimanakah graf tersebut dikatakan boleh mempengaruhi faktor yang mempengaruhi keperluan mengubah visi, misi dan objektif perniagaan 8 markah. Okey, sebelum ni cikgu dah kongsikan cara untuk melihat soalan. So, kena kenal pasti pertama ialah kata kunci dan kehendak soalan. Okey, so kata kunci dan kehendak soalan bagi soalan 9A ini adalah bagaimana graf TPM itu mempengaruhi keperluan mengubah visi, misi dan objektif perniagaan. Kemudian dari segi kata tugasnya ialah bagaimanakah. So kalau bagaimanakah, jawapan pelajar perlulah ditulis dalam bentuk huraian. Dan peruntukan markah bagi soalan 9A ini adalah 8 markah. So apabila 8 markah, pelajar perlu memberi 8, sekurang-kurangnya 8 huraian bagi soalan tersebut. Okey, so ini adalah graf TPM tadi. So bagaimana graf ini dapat mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. So, kepala ayat boleh disalin semula semasa menulis jawapan. So, pelajar boleh tulis faktor yang mempengaruhi keperluan mengubah visi, misi dan objektif perniagaan berdasarkan graf tersebut ialah, okey, so cadangan jawapan kita boleh lihat di sini H1. Kaedah yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan tahap kuantiti jualan di mana TPM itu sendiri adalah jumlah hasil sama dengan jumlah kos. So kalau tengok pada graf TPM yang cikgu ada titik-titik ini adalah TPM, titik pulang modal di mana jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okey, H3, jawapan yang ketiga, perniagaan akan memperolehi semula modal. H4, tidak mengalami kerugian atau keuntungan.
sebab hasil sama dengan kos. Kemudian H5, memastikan perniagaan yang dijalankan mampu kekal dalam pasaran. H6, menjadi asas ukuran kepada perniagaan baru untuk terus beroperasi. H7, graf DPM juga boleh meramal kuantiti output yang boleh dijual untuk memperolehi keuntungan yang munasabah. Dan yang terakhir, H8, melancarkan proses atau aktiviti perniagaan. So, bagi soalan nombor 9A ini, pelajar perlu kuasai TPM itu sendiri, graf titik pulang modal. So, saya ulang semula, berdasarkan rajah 4, garis putus-putus ini adalah TPM, titik pulang modal, di mana jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Jika peniaga inginkan keuntungan, bermakna kuantiti pengeluaran perlulah dihasilkan lebih daripada TPM yang sebenar. Kalau rugi, bermakna kuantiti yang dihasilkan adalah kurang daripada TPM. Okey, ini adalah soalan 9A. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Mari kita lihat soalan yang kedua, iaitu soalan 9B. Maklumat berikut berkaitan dengan dua jenis perniagaan. So, ada maklumat Haida Enterprise dan Myra Enterprise. So, maklumat pada soalan pelajar perlu baca bermula dengan maklumat kenderaan, perabot dan kelengkapan, stok, penghutang, tunai di tangan, tunai di bank, modal awal, untung bersih, pinjaman bank serta pemihutang. So, pelajar perlu lihat kedua-dua maklumat dua jenis perniagaan ini, Haida Enterprise dan Myra Enterprise. Okay, soalan dia, hitungkan analisis nisbah keuntungan bagi kedua-dua perniagaan di atas 4 markah. B2, pada pendapat anda, berdasarkan jawapan di B1, perniagaan manakah menunjukkan prestasi yang lebih baik? Berikan alasan anda 3 markah. Okey, mari kita lihat cara untuk menjawab soalan B pula. Okey, soalan yang pertama tadi, hitungkan analisis nisbah keuntungan bagi kedua-dua perniagaan di atas. 4 markah. Okey, so kena pasti kehendak soalan. So, yang pertama, perlu tahu kehendak soalan kata kunci bagi soalan ini. So, kata kunci kehendak soalan ini ialah nisbah keuntungan bagi kedua-dua perniagaan di atas. Okay, bermakna pelajar perlu kira. So, kata tugas bagi soalan ini ialah hitungkan. So, apabila hitungkan, pelajar diminta untuk memberi jawapan dalam bentuk pengiraan. Okay, peruntukan markah adalah 4 markah. Okay, untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu tahu analisis nisbah keuntungan. So, ini adalah tajuk tingkatan 5, nisbah asas. Ada 3 nisbah asas. Pertama ialah nisbah keuntungan, nisbah kecairan dan juga nisbah kecekapan. So, soalan ini hanya minta nisbah keuntungan. Di dalam tajuk nisbah keuntungan, pelajar diajar 4. Pertama, mengira peratus margin untung kasar, mengira peratus margin untung bersih, mengira margin untung tokokan dan juga mengira margin pulangan atas modal. Okay, berdasarkan maklumat pada soalan yang ada kenderaan, perabot kelengkapan, stok, penghutang, tunai di tangan, tunai di bank, modal awal, untung bersih, pinjaman bank dan juga pemihutang. Antara 4 itu, pelajar boleh kira peratus pulangan atas modal. Sebab apa? Kira ataupun hitung analisis nisbah keuntungan ialah peratus pulangan atas modal sebab pada kehendak soalan, pada maklumat soalan telah diberi untung bersih dan juga modal awal. So, soalan yang pertama ini, analisis nisbah keuntungan,
pelajar perlu mengira peratus pulangan atas modal. So, formula ini adalah formula pulangan atas modal untuk bersih bahagi modal awal darab 100. Seperti perkongsian sebelum ini, cikgu dah terangkan kalau soalan pengiraan, hitungkan, jangan lupa untuk tulis formula. Formula ini pelajar akan dapat 1 markah. Apabila ada formula, masukkan maklumat dalam soalan di dalam formula. So, soalan ini dia suruh kira nisbah keuntungan kedua-dua perniagaan. So, pelajar perlu mengira kedua-dua perniagaan. So, Haida Enterprise, dia punya untung bersih 7,700 bahagi modal awal 27,400 darab dengan 100. So, dia punya peratus pulangan atas modal 28%. Okay. So, dekat sini, jangan kira ini 1 markah, jawapan 1 markah. Okay. Seterusnya, kira pula Myra Enterprise. So, untung bersih bagi Myra Enterprise 6,300 bahagi modal awal 24,500 darab dengan 100. So, dia punya pulangan atas modal 26%. So, sama macam tadi, jalan kira 1 markah, jawapan 1 markah. Okay, di sini pelajar boleh dapat 5 markah. Formula 1 markah, jalan kira 2 markah dan jawapan 2 markah. Tapi maksimum ataupun peruntukan markah bagi soalan B1 ini adalah 4 markah sahaja. So, soalan B1 4 markah. Saya ulang balik semula. Hitungkan bermakna pelajar perlu tunjuk jalan kira. Jangan lupa untuk tulis formula. Okey, yang seterusnya. Mari kita lihat soalan ceraian B2 pula. Okay, soalan dia, pada pendapat anda, berdasarkan jawapan di B1, perniagaan manakah menunjukkan prestasi yang lebih baik? Berikan alasan anda 3 markah. Okay, tadi B1 tadi kita telah mengira nisbah untung bagi Haida Enterprise dan juga Myra Enterprise. Jadi antara kedua-dua perniagaan ini, perniagaan manakah menunjukkan prestasi yang lebih baik? Okay, so kena pasti pertama kata kunci ataupun kehendak soalan, di mana kehendak soalan ini ialah perniagaan yang manakah menunjukkan prestasi yang lebih baik. Kemudian kata tugas dia, soalan ini memerlukan pelajar memilih pada pendapat anda, berdasarkan jawapan di B1, so berdasarkan jawapan pelajar, pengiraan tadi, pilihlah perniagaan mana yang lebih baik, kemudian kena bagi alasan. Okay, itu kata tugas bagi soalan ceraian B2. Kemudian markah dia adalah 3. So nak dapat 3 markah, pilihan perniagaan yang prestasinya baik tu dah 1 markah. Lagi 2 markah, pelajar perlu beri alasan. Okay, mari kita lihat cadangan jawapan bagi soalan B2. Okay, so pilihlah perniagaan yang menunjukkan prestasi yang lebih baik. So, daripada pengiraan tadi yang menunjukkan prestasi ataupun nisbah untung yang lebih tinggi, peratusan pulangan atas modalnya adalah Haida, iaitu sebanyak 28% berbanding Myra 26%. So, prestasi yang lebih baik adalah Haida Enterprise. So, tulis Haida Enterprise, pelajar akan dapat 1 markah. So, lagi 2 markah adalah alasan dia. So, alasan yang pertama dalam bentuk huraian H1, bagi setiap RM1, RM1, modal yang dilaburkan oleh Haida Enterprise, untung bersih yang diperolehi adalah sebanyak 28%. Ini 1 markah. Kemudian, alasan ataupun huraian yang kedua, bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan oleh Myra Enterprise, untung bersih yang diperolehi adalah sebanyak 26%.
1 markah. So, ini adalah cara untuk menjawab soalan B2 di mana pelajar perlu pilih antara Haida ataupun Myra Enterprise yang menunjukkan nisbah untung ataupun prestasi perniagaan yang lebih baik. So, jawapannya adalah Haida. So, alasan dia kaitkan dengan jawapan pengiraan tadi. So, Haida Enterprise 28%, Myra Enterprise 26%. Sekian saja untuk hari ini, perkongsian cikgu siri yang ke-6. Jumpa lagi di perkongsian akan datang. Jangan lupa untuk lihat semula video perkongsian cikgu bagi siri yang pertama hingga siri yang ke-6 supaya pelajar dapat mengingat lagi ataupun mendapat kemahiran teknik untuk menjawab soalan kertas 2. Kita akan bertemu lagi di perkongsian akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Farizah Zaki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.